Majlis akan diteruskan dengan sesi yang terakhir, iaitu sesi perkongsian yang ketiga. Kenapa Toastmasters? Kita telah mengetahui asas membuat ucapan, juga tahu bagaimana penilaian ucapan itu dilakukan. Akhirnya apakah yang kita harus lakukan? Kita dengar dulu perkongsian yang terakhir pada petang ini. Beliau, saya maklumkan, seorang tukang bancuh ubat katanya. Menganalisa dalam menghasilkan formula ubatan secara semula jadi, khususnya dalam bentuk semburan dan juga krim. Berkecimpung dalam dunia perniagaan selama 22 tahun dan mempunyai hobi berbasikal dan telah pun menjelajah seluruh negara kecuali Perlis, Sabah dan Sarawak. Dalam tempoh 6 bulan, beliau telah menghadiri sebanyak 100 mesyuarat bersama kelab, lebih daripada 60 kelab Toastmasters, dan dalam tempoh 6 bulan ini, saya difahamkan dia telah pun berubah menjadi seseorang yang baru. Untuk majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan saudara Saiful Ikram Selamat dengan tajuk ceramah beliau, Kenapa Toastmasters? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tuan Saiful, pastikan membuat semakan audio dan video. Terima kasih. Audio saya jelas? Video saya jelas? Jelas pada saya. Sila teruskan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya mempunyai satu tugas yang amat berat kerana sebelum saya kita ada dua penceramah yang begitu bagus, Puan Afzan dan juga Tuan QJ, yang berjaya menghasilkan satu ceramah yang begitu tepat dengan keadaan Toastmaster itu sendiri. Kita juga dengar ucapan-ucapan yang begitu bagus daripada pengucap-pengucap semula dan juga penilai-penilainya. So, sekarang ni kembali pada saya dengan satu benda. Kenapa Toastmaster? Saya dapat satu soalan daripada penilai saya sebelum ni. Kenapa tidak selain daripada Toastmaster? Seperti kursus-kursus sehari, 2 hari, seminggu, hujung minggu ataupun kelab pidato. Apa perbezaannya Toastmaster dengan kelab-kelab yang lain? Ataupun cara-cara pengucapan yang lain. Ini adalah pandangan saya sendiri, ini adalah cara saya sendiri. Kita lebih informal sekarang ni. Sebab ini adalah pandangan saya ingin menunjukkan cara yang lebih teras. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pengalaman hidup saya selama 22 tahun berniaga melalui pelbagai perkara sebagai tukang jual ubat, tukang baca ubat, dalam segi profesional dan juga secara individu, membawa saya pada erti kata kehidupan yang berbeza. Saya tertarik dengan kata-kata daripada Presiden wanita pertama Toastmaster, iaitu Puan Helen, yang berkata, sesungguhnya aplikasi di dalam Toastmaster sekiranya boleh diguna pakai di luar daripada Toastmaster adalah yang terbaik. Apa yang dibelajar di dalam Toastmaster boleh digunakan di luar kehidupan kita. Dari segi aspek itu, saya ingin membawa pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada dua perkara. Dua perkara yang begitu clear. Apa dia? Toastmaster merupakan satu cara kita boleh membenakan diri, boleh membina skill dan juga boleh membina jati diri kita. Pengalaman saya selama 6 bulan dalam Toastmaster menghadiri lebih daripada 100 Toastmasters, mesyuarat Toastmasters di dalam dan di luar negara, mengajar saya akan 3 perkara ini. 1. Dalam Toastmasters, kita belajar untuk membentuk diri dari segi pembelajaran bersama. Pembelajaran bersama itu dia disiapkan satu panduan pathway daripada satu jalan ke satu jalan di mana kita belajar mengikut pathway yang diberikan, iaitu silibus-silibusnya. Macam saya gunakan untuk pathway dynamic leadership. Di situ saya belajar bagaimana untuk menjadi pemimpin yang bagus.
Dari segi berkomunikasi, Toastmasters mengajar kami untuk berkomunikasi dengan cara yang berkesan. Itu penting. Tidak guna anda berdegar-degar macam ahli politik. Bukan semua orang dengar. Tak juga kita boleh bersik-bisik. Cakap macam dalam kelambu. Pun tidak juga. Seperti mana kata penceramah pertama, Puan Afzan, mesti ada rencah dan kandungannya. Dan kedua-duanya perlu bersama untuk menghasilkan satu ucapan yang berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya ambil iti kata daripada guru saya, ini agak kasar sikit, saya mohon maaf. Rupa yang cantik, sekiranya kita ada rupa yang cantik tapi dalamnya kosong. Maksudnya ada rencah tanpa kandungan macam buih lautan. Amat indah tapi tiada kesan. Tapi kalau kita ada kandungan saja tanpa rupa yang cantik, umpama najis. Berkesan, semua orang tahu tapi tiada siapa yang ingin mendekatinya. Dalam Toastmaster, kita belajar bagaimana kita menggabungkan kedua-duanya, rupa yang cantik dan kandungan yang betul untuk menghasilkan satu bahagian ucapan yang berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya dalam Toastmaster ini, ia bukan setakat aplikasi untuk memberikan ucapan yang bagus pada kelab saya. Kerana kelab itu merupakan satu tempat latihan yang selamat untuk kita gunakan untuk kita melatih diri kita sendiri. Kita juga boleh menggunakannya juga sebagai satu platform untuk latihan kita. Latihan dan latihan. Bagaimana aplikasinya benda itu berlaku? Umpama kita sekarang ni, kita semuanya adalah seorang pemimpin secara langsung atau tidak langsung. Paling kurang kita adalah pemimpin keluarga kita. Dengan menggunakan jeda, menggunakan nada suara, dengan menggunakan rencah dan kandungan yang tepat, kita boleh mencapaikan maklumat itu dengan cepat. Contohnya sebagai katakan saya Saiful merupakan ketua untuk pekerja kilang, bahagian line leader katanya. So line leader itu dengan penyampaian maklumat yang lebih efektif, ahli-ahli dalam line leader saya mampu untuk mendengar dan memahami segala arahan saya. Walaupun betul-betul dalam keadaan begitu mudah. Yang kedua, dalam segi penyampaian juga ada satu lagi bahagian yang begitu penting, iaitu penilaian. Penilaian sesuatu ucapan tu yang dilatih. Kena ingat tadi seperti mana dikatakan oleh Tuan QJ, penilaian adalah satu cara untuk menaikkan keyakinan pengucap atau meruntuhkan pengucap tersebut. Ini boleh digunakan pakai dalam kehidupan di luar. Contohnya, penilaian yang kita gunakan dalam setiap hari kita guna sebagai HR manager. Penilaian yang digunakan untuk menilaikan prestasi pekerja. Dengan penggunaan sandwich method yang ditunjukkan oleh Tuan QJ tadi, kita dapat memastikan bahawa pekerja yang dinilai itu akan tidak terasa dan tidak sakit hati pada penilaiannya. Ini boleh dilakukan dan boleh dilatih di dalam Toastmaster. Bila kita menilai seorang pengucap, sebenarnya kita meletakkan diri kita sebagai natural, seorang yang natural, seorang yang tidak memihak pada mana-mana bahagian, dan juga kita juga mampu untuk membantu pengucap itu naik ke atas. Begitu juga dengan aplikasinya dalam penilaian pekerjaan. Penilaian pekerjaan itu kita gunakan, contohnya Saiful sebagai seorang Q leader, kata saya penilainya, iaitu manager. Seorang Q penilaian leader, anda telah melakukan kerja yang bagus, produktiviti bagus. Kita mencapai kota yang kita nak. Tapi, kejap, ngapa lain awak malas? Ngapa awak naik foto? Ngapa awak macam ni? Ngapa macam ni? Itu adalah satu penilaian yang tidak bagus. Saya yang menerima penilaian itu akan rasa sakit hati. Apa punyalah manager ni? Kau tak buat kerja, kau bukan tahu benda dalam hal tu.
Adakah itu benda bagus? Tidak. Kita dengan menggunakan penilaian yang bagus, kita boleh kata, Saiful, saya perhatikan awak ni mendapati masa dan pekerjaan, kota yang bagus. Saya rasa anda mampu untuk naik peringkat yang lebih tinggi lagi. Saya mengatakan bahawa ini daripada rekod-rekod yang ada dalam penilaian ini, mengatakan awak memang mampu untuk pergi ke arah eksekutif. Tapi bagi saya, ini adalah terhalang kerana ada sikap, contohnya macam awak punya 5S tidak dilakukan dengan tepat. Sekiranya 5S dilakukan tepat, memang bagus. Kedua-dua ucapan tersebut, penilaian tersebut, boleh meruntuhkan atau menaikkan seseorang. Dengan secara tak langsung, Saiful mungkin rasa begitu, terus semangat. Oh, lepas ni aku kena buat 5S betul-betul. Lepas mana tahu dapat jadi eksekutif, HR kata macam tu. Itu adalah aplikasi yang penilaian yang boleh dilakukan sebagai seorang HR manager, sebagai eksekutif, sebagai director, sebagai CEO. In fact, sebagai seorang guru pun boleh menggunakan benda yang sama. Yang ketiga, untuk bagaimana diri. Ketiga, membentuk jati diri yang terbaik, iaitu membentuk hati yang teguh. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan untuk berdiri di hadapan untuk bercakap dengan orang lain. Saya sendiri sebenarnya seorang researcher, seorang penyelidik yang introvert. Saya tak suka bercakap depan orang. Saya lagi suka bercakap dengan mesin. Saya lagi suka bercakap dengan rempah ratus daripada jumpa orang. Tapi dengan Toastmaster selama 6 bulan ini, saya memaksa diri saya ke hadapan. Membentuk jati diri untuk keluar dan berkata-kata. Walaupun di depan kamera, walaupun di atas pentas. Dan akhirnya saya berjaya melakukan lebih daripada 20 ucapan di hadapan. Memang mula-mula teruklah. Tapi dengan penilaian yang bagus, memberikan semangat yang lebih bagus, saya punya jati diri yang lebih tinggi dan mampu berucap. Tuan-tuan dan puan-puan, latihan di tempat selamat ni adalah penting untuk kita. Dan latihan ini juga adalah penting untuk berterusan. Kerana kena ingat, Rom tidak dibina dalam masa satu hari. Rom dibina dengan satu batu yang pertama dan akhirnya ke depan. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana saya cakap tadi, kita kembali pada misi yang kedua. Apa dia Toastmasters International? Mengapa kita perlu pilih Toastmasters International? Fakta yang pertama, Toastmasters International adalah NGO yang terbesar di dunia. Dia mempunyai lebih daripada 14,000 kelab di seluruh dunia, merentasi 146 negara. Keahlian pada masa ini adalah lebih dari 300,000 dan juga setelah keadaan itu, keahliannya telah bertambah. Bermula daripada 100 tahun lalu, ada sebanyak lebih daripada 4 juta dan mengarah kepada 5 juta orang. Mana nak dapat jaringan yang sebegitu besar? Toastmasters International merupakan satu network manusia yang begitu fokus untuk membantu manusia yang lain daripada segi pengucapan, fokus pada pembinaan diri sebagai pemimpin, fokus kepada jati diri melalui latihan. Toastmasters International juga mempunyai musyarat-musyarat yang banyak. Terutama ni di zaman lockdown ataupun PKP ni. Kesemua musyarat Toastmasters dilakukan secara online. Contohnya seperti sekarang. Dan ini telah membolehkan saya melawat lebih daripada 100 kelab di seluruh dunia. Pernah satu masa saya melawat 4 negara dalam satu malam. Which is, kalau ikut daripada cerita tadi, memang mustahil. 4 negara. Saya bermula di Malaysia, kemudian saya menyambungnya di Singapura, saya sambung lagi di Vancouver, Canada, dan akhirnya pada tengah-tengah malam saya berada di Kampala, Uganda. Perkara ini secara fizikalnya adalah mustahil. Melainkan anda ada kawan macam Fatihah, ada Doraemon, pintu, suka hati, buka pintu kita boleh masuk pergi mana-mana. Tapi di zaman PKP ni, zaman lockdown,
kita boleh mampu mengakses ataupun menduduki mesyuarat-mesyuarat yang ada di seluruh dunia. Kerana apa? Kerana Toastmasters International adalah satu kelab yang merangkumi ke seluruh dunia. Sebagai ahli Toastmasters, anda layak dan boleh menyertai mana-mana mesyuaratnya di seluruh dunia. Setakat ni, saya telah pergi lebih daripada 100 meeting, termasuk 60 meeting di luar negara. Connection atau penjaringan yang saya ada berada di Thailand, berada di Uganda, di Afrika, di Australia dan di Europe, 4 kontinen. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Mengapa jaringan itu penting? Dalam zaman Industrial Revolution 4.0 ni, jaringan itu penting kerana ia merupakan nadi kepada mana-mana bahagian, sama ada secara profesional ataupun secara bisnes. Mengapa saya katakan nadi? Dalam relationship ataupun perhubungan perniagaan, orang akan beli dengan kita bila kita tahu, orang akan suka dengan kita bila kita kenal dia. Tapi orang akan beli dengan kita bila dia percayanya. Dua tu. Orang akan kenal kita, dia akan suka kita bila kita kenal kita, bermula pada mata turun ke hati. Yang kedua, orang akan kenal kita, membeli dengan kita, bekerja sama kita bila kita percaya dengan kita. Kepercayaan ini boleh diberi di atas platform Toastmaster kerana secara levelnya, umumnya manusia itu baik. Ini adalah hasil daripada pengambaraan saya, hasil dari pemerhatian saya di seluruh dunia. Manusia itu baik. Tidak ada seorang manusia pun yang berhati busuk yang ingin meruntuhkan manusia yang lain. Cuma ada segelintir yang sikit sahaja. Mungkin 0.01%. Daripada 7.7 bilion manusia yang ada di dunia ini, mungkin tak sampai 1,000 atau 2,000 orang saja yang berhati seperti syaitan yang mungkin merosakkan orang lain. Tapi kesemuanya adalah baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan platform ini kita menjadi satu kepercayaan yang sama, iaitu Toastmasters International, kita semua adalah pengucap dan penilaian. Tidak kira sama ada baru masuk 6 bulan macam saya ataupun yang lebih daripada 10 tahun macam yang lain. Platform yang sama, kesamaan ini menyebabkan satu kepercayaan. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, dalam relationship atau networking atau jaringan marketing, sama ada eksekutif atau perniagaan, bukannya siapa yang kita kenal, tapi siapa yang kenal kita. Platform networking ataupun Toastmaster ini merupakan satu platform yang begitu bagus kerana orang mula mengenali kita. Bila kita berucap di hadapan, orang kenal siapa itu Saiful Ikram Selamat, tukang bancu ubat. Sebelum ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak kenal siapa saya, tapi di atas platform ni tuan-tuan dan puan-puan kenal saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bagi saya, kenapa Toastmaster adalah atas dua sebab. Sebab pertama adalah untuk membentuk diri saya sendiri sebagai seorang pengucap, sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang marketer. Dengan pathway, dengan silibus yang ada dalam Toastmaster, ia berjaya membentuk diri saya sekarang. Yang kedua, Toastmasters juga merupakan satu jaringan networking yang begitu hebat. Tidak pernah lagi dan dia telah terbukti adalah yang terbesar di dunia. Sebab apa? Walaupun melalui Toastmasters, mungkin ada orang kata BNI, Business Network International, ataupun Ruomers, jaringan mereka tidak seluas Toastmasters International. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita membentuk diri ini, kita kena berani mengubah diri kita. Bak kata pepatah, air yang tenang jangan sangka tiada buaya. Senyuman yang manis jangan cakap
tak ada racun. Ujungnya, tanya diri sendiri, perhatikan balik pada diri. Adakah anda ingin masih lagi ditakut lama, menyalahkan orang lain untuk membuat satu keputusan atau menyalahkan keadaan, menyebabkan keadaan anda sekarang begini, ataupun ingin bebas? Berusaha sendiri. Jada menjada, siapa yang usaha dapat jalan. Itulah pepatah daripada orang Arab. Siapa yang usaha akan dapat hasilnya. Oleh itu, saya kembali pada Tuan, fikirkan balik. Kenapa? Sekarang saya harap Tuan dan Puan faham mengapa saya pilih Toastmaster. Sekian, kembali pada pengacara majlis. Terima kasih. Majlis melangkahkan ucapan jutaan terima kasih kepada saudara Saiful Ikram. Selamat atas perkongsian yang sangat-sangat menarik sebentar tadi. Ternyata keputusan beliau menjadi ahli Toastmasters adalah satu pemilihan yang tepat untuk menjadi seorang yang baru dan berjati diri tinggi. Solusi itu juga mungkin terpakai kepada anda dan kita semua. Kepada ahli Toastmasters sekalian, tahniah atas keputusan yang bijak. Pada tetamu yang lain, apa lagi yang ditunggu? Ayuh, mendaftarlah sebagai ahli Toastmasters.